Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini untuk menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan bahasa Arab bagi memahami Quran, yang mana kita ambil itu. Alhamdulillah, kita pada sudut yang doa tu kita sampai yang ke 5 okey. Kelima sebenarnya kita ambil pada kalimah dan perkataan yang berulang Al-Quran yang kita kata sebagai latihan, dan kita sepatutnya sendirilah, tapi oleh kerana kalau buat sendiri tak buat, kita terpaksa buat latihan juga dan berikan. Hari tu kita bagi surah apa? Toha untuk latihan. Ya, Toha ayat 936. Okey. So, hari tu kita ambil, kita macam kita terangkan tu, kita ada kalimah-kalimah yang kita kena praktis untuk tengok dalam Quran Karim, dan kalimah berkenaan ulangan kalimah tersebut penting untuk kita pelajari dan kita perhatikan, sebab dia memang berulang dengan banyaknya dalam Al-Quran Karim. So kalimah tersebut yang kita ambil first, kita suruh tumpukan adalah berkenaan dengan kata ganti nama, iaitu huwa hum, anta antum, ana nahnu. Huwa hum, anta antum, ana nahnu. Kerana kita kata kalimah ini sebenarnya kalau kita lihat balik, okey, kalimah ni dia huwa hum ni third person orang tak ada depan kita. Dia ada dia dan mereka. Yang orang depan kita anta antum, kamu dan kamu semua. Ini untuk lelaki untuk lelaki yang kita kata patut diperhatikan. Okey. Kemudian kita sebutkan bahawa ni apa berkenaan dengan yang ramai, itu ana nahnu first person. Okey. Jadi dalam perbualan yang kita tengok dalam Quran Karim, kita akan jumpa dalam bentuk dua sebenarnya. Dia ada bentuk bercantum dan berpisah. Ini bentuk yang kita tunjukkan, ni bentuk yang bentuk yang berpisah lah. Bercantum nanti macam ni, anta jadi ka, antum jadi kum, kan? Ana jadi ya saja, nahnu jadi na. Okay, baik. So kita dah janjikan tu untuk buat latihan. So kita insya-Allah akan tengok pada Al-Quran surah Taha. Untuk perhatikan di situ kata ganti nama mana yang kita dah ambil, yang kita dah belajar, dan terutama yang terbarulah yang kita ambil itu ana nahnu, ana dan nahnu. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Taha, kita mula dengan ayat yang ke-9. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hal ataka hadithu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. Kita ambil daripada ayat ke 9 baik. Allah Ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang permulaan dituju pada Nabi Muhammad SAW. Wahal ataka hadithu Musa, wahal dan adakah ataka telah datang kepada engkau. Itu hai Muhammad. Ataka, ata telah datang ke engkau. Ataka, ata datang ke engkau kepada Muhammad Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Allah Ta'ala tujukan ucapan ini. Adakah telah datang kepada engkau hadis Musa, cerita Musa. Sekejap. Pasal payah sangat ni. Okey. Hal ataka ataka datang kepada engkau. Hadis Musa, hadis cerita. Hadis cerita Musa lah. Dan adakah telah datang kepada engkau hai Muhammad cerita Musa. Idra'a naran. Idra'a tatkala ra'a dia melihat naran api. Ini kisah bila mana Musa alaihissalam balik dari Madian. Okey, kalau kita nak faham kan kalau ini Afrika, ini Mesir, Madian atas. Bagian atas daripada Palestin lagi. Okey. Jadi Musa alaihissalam lepas daripada kisah dia terbunuh orang. Dan surah Qasas ada kisah tersebut. Dia bunuh orang, tumbuk orang mati. Jadi tentera Firaun cuba nak tangkap dia. Jadi dia telah keluar daripada Mesir dan bergerak ke utara sampai ke Madian. Sampai di Madian berlaku kisah dalam Qasas tu. Dan lepas apa berlaku dalam surah Qasas tu, ini sambungan dia. Sambungan apa jadi bila dia balik daripada Madian ke Mesir. Dan dia balik daripada Mesir daripada Madian ke Mesir, dia balik bersama keluarga dia. Isteri dan anak-anak dia balik ke Mesir. Okey. Jadi dia kata wahal ataka hadithu Musa idh ra'a naran, dan perjalanan tersebut dia sampai satu keadaan gelap. Dan dia tak nampak malam, dia tak nampak jalan. Maka dia orang tak tahu nak pergi arah mana. Ketika tu tatkala ra'a naran, dia melihat nar, api. Faqala li ahlihim kuthu, faqala li ahlihi, maka dia kata kepada keluarga dia. Dia cakap pada keluarga dia. Dia cakap pada keluarga dia, Umkuthu, diamlah kamu di sini. Diamlah kamu semua di sini. Umkuthu.
pada keluarganya. Okey. Umkuthu, diam kamu semua. Ini ni ya apa ya saya Ya ni ya saya. Ini sesungguhnya aku. Anastu nara, aku terlihat akan api. Ini verb yang verb ni tinggal dulu yang fikir sangat. Kita tengok yang kata ganti nama aja. Okey. He itu dia, keluarganya. Umkuthu, tinggallah kamu semua di sini. Ini sesungguhnya aku, anastu nara, aku terlihat api. La'alli, moga-moga aku atikum, aku bawakan kepada kalian semua. Atikum, aku bawakan kepada kalian semua. Atikum minha, daripadanya. Ini tak ambil kan, tapi tak apa, tanda jugalah. Cuma ini feminin kepada who. Who dia nya kan, ni lelaki ni nya perempuan. Tak apa, ni sikit, tak banyak. La'alli atikum minha, moga-moga aku datang kepada kalian daripadanya. Biqabasin, dengan nyalaan. Dengan nyalaan api tu. Aku ambil nyalaan tu datang bawa engkau, kat kalian semua. Atikum minha, daripada api berkenaan, biqabasin, dengan satu nyalaan. Au ajidu 'alan nari huda, atau aku dapati pada api berkenaan petunjuk. Nak pergi mana, nak pergi mana. Jadi harap dapat petunjuk daripada api berkenaan. Petunjuk untuk pergi mana. Okey. Falamma ataha, maka apabila dia datang kepadanya, kepada api tersebut, dia datang kepada api berkenaan, dia dipanggil, dia diseru. Seruan itu berbunyi, ya Musa, wahai Musa. Dia dipanggil dia, diseru dia, ya Musa, wahai Musa. Inni ana rabbuka, ini sesungguhnya aku, ini sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. Ana, akulah, rabbuka, rabbuka, Tuhanmu. Sesungguhnya akulah. Dia dalam ulangan kata ganti nama ni, sayalah kan. Akulah. Dia sebenarnya bermaksud untuk emphasize, penegasan. Bila dia ulang kata ganti nama tu yang sama untuk dua kali, kat sini ada ana. Kat sini pun ada ana. Sesungguhnya akulah. Okay. Verily I, it's me. Yeah. Verily I. Okay. It's me kan. Akulah. Verily me, akulah. Sesungguhnya akulah. Ya. Rabbuka Tuhanmu. Rabbuka Tuhanmu. Fakhla'na laika, maka tanggalkanlah nak laika, dua kasut engkau. Dua kasutmu. Tanggalkanlah dua kasutmu. Suruh dia tanggal kasut. Musa AS suruh tanggal kasut. Kemudian itu menjadi amalan lah bagi orang-orang Yahudi, bila mereka masuk ke tempat ibadat mereka, mereka diwajibkan tanggal kasut. Apa sarung kaki pun tak boleh. Sarung kaki apa boleh pun tak boleh. Kita umat Islam sebenarnya pada asalnya, sebelum masjid kita diletak kapet dan sebagainya, macam zaman sekarang, sebenarnya tak salah pun kita untuk pakai kasut dekat dalam masjid. Cuma jangan buat sekarang lah, kena halau dengan orang. Zaman dulu memang kita panggil kerana masjid tu tanah, tak ada kapet dan sebagainya, maka orang masuk pakai selipar selamba je. Selipar selamba. Saya ada pergi tempat tempat pengajian dekat utara Yaman dulu. Diorang beramal dengan dengan sabda Nabi SAW, literally. So diorang tak tanggal selipar dalam surau, dalam masjid ke mana, dalam tempat solat musalla, dalam masjid mereka pakai selipar selamba. So dalam sampai ke dalam tu pelik sikit lah, tapi benda berkenaan bila kita pergi situ kita buat macam orang jugalah, pakai selipar lah, tak tanggal selipar. Sebab dia kata, Nabi kata khaliful yahud sallu fi ni'alikum,
canggahi orang Yahudi, solatlah dalam kasut kamu. Mana solat pakai kasut. So benda tu memang dibuat memang dibuat dan kita panggil jadi amalan. Tapi kat sini dalam kisah ni memang Musa alaihissalam disuruh tanggal 2 kasutnya. Okay. Ini ana rabbuka, sesungguhnya akulah rabbuka, Tuhan engkau, Tuhanmu. Fakhla'na alaika, maka tanggalkanlah 2 kasutmu. Innaka, kenapa kena tanggal? Innaka bil wadil muqaddasi, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Sesungguhnya engkau, innaka, sesungguhnya engkau, innaka, sebab tu. Okay, innaka, sesungguhnya engkau, bil wadil muqaddasi, berada di lembah yang suci, Tua. Nama lembah ni lembah Tua. Okay. Wa ana ikhtartuka, dan aku, wa ana, dan aku, ikhtartuka, aku telah pilih engkau. Aku telah pilih engkau. Memang kita tahu bahawa semua para anbiya, okay, mereka dipilih. Bukannya jadi Nabi ni ataupun jadi utusan Allah Ta'ala ni jawatan yang boleh diisi. Tak ada borang. Dia pilihan Allah Ta'ala. Bukan jadi kerana perbuatan. Memang dia jadi kerana Allah Ta'ala pilih. Wa ana, dan aku, ikhtartuka, aku pilih engkau. Fastami', maka dengarlah. Lima yuha, kepada apa yang akan diwahyukan. Dengarlah kepada apa yang akan diwahyukan. Dan wahyu itu pun berbunyi, innani, sesungguhnya aku. Innani, sesungguhnya aku. Ni dua ni sampai nun tu, itu semua tu adalah kata ganti nama. Dia pasal dia boleh inni atau innani. Inni boleh, innani boleh. Pasal nun tu nun tambahan. Dalam saya boleh bunyi dengan ya saya saja ataupun ya dengan sekali dengan nun. Macam kitabi, buku saya. Allah mahdini, ya Allah, pandulah aku. Ihdini. Okay. So jadi ni innani, sesungguhnya aku. Ana, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. Innani anallah, akulah Allah. La ilaha illa ana, tiada ilah kecuali aku. Tiada ilah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Ni Allah Ta'ala suruh sembahlah dia, sembah dirinya. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Inna sa'ata atiyatun, sungguhnya as-sa'ah, detik berkenaan, di hour, itu kiamatlah. Atiyatun, pasti datang. Atiyatun, pasti datang. Itu sedang datang atau datang. Sa'ah tu datang. Akadu ukhfiha, akadu, hampir-hampir. Aku ukhfiha, menyembunyikannya. Hampir-hampir aku menyembunyikannya. Ukhfiha, menyembunyikannya. Hampir-hampir aku menyembunyikannya. Itu jazaa. Kenapa disembunyikan? Itu jazaa kul nafsim bima tas'a, supaya dibalas setiap jiwa dengan apa yang dia kerjakan. Supaya setiap jiwa dapat ganjaran. Sebab setiap jiwa yang betul beriman, maka dia dapat ganjaran kebaikan. Setiap jiwa yang kufur, walaupun diberikan banyak bukti dan dia takkan beriman, maka dia dapatkan balasan juga dengan apa dikerjakan. Fala yasuddannaka anha, maka hai Musa, fala, maka janganlah, yasuddanna, menyekat, menghalang, menyekat engkau, anha,
La haula wala quwwata illa billah. Faham? Okey. Fala yasuddannaka, janganlah nun dia sadda yasuddu. Cuma dia ada nun emphasize. Fala yasuddannaka anha. Maka janganlah menyekat engkau daripadanya, daripada kiamat tu. Untuk beramal bagi kiamat. Man la yu'minu biha, siapa-siapa yang tak beriman dengannya. Janganlah menyekat engkau daripadanya, daripada beramal untuknya, siapa-siapa tak beriman dengannya. Wattaba'a hawahu, dan dia ikuti akan hawa nafsunya sendiri. Jangan kau ikuti, dan dia ikuti mana orang yang tak beriman dengannya dan dia ikuti akan hawa nafsunya sendiri. Fatarda, kalau kau ikut juga, fatarda, lalu tarda, engkau akan binasa. Engkau akan binasa. Itu masuk dalam neraka. Okey. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wa ma tilka, dan apakah itu? Dan apakah itu? Ya. Tilka ni, ka ni, ka anta juga. Sama juga, tapi cuma dia one word. Sebab itu kita tak masukkan. Tilka ni, dia one word. Nanti insyaAllah kita akan masuk nanti, pada masa akan datang. Dia panggil sebagai kata isyarat. Mana kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Bila kita nak tunjuk satu benda, ini, itu, ini kita pakai. Tapi ka tu memang ka tu anta sebenarnya. Bahkan dalam Quran Karim boleh tukar daripada tilka dia tilkum. Tilka dia tilkum. Tilkum Tilka dia tilkum. Tilkuma boleh. Tapi dia memang apa boleh berubah. Cuma kita biasa gunakan ka saja walaupun orang depan kita ramai. Jadi ikut yang fasihnya, bila depan kita ramai, kita akan sebut zalikum ke, bukan zalika tapi zalikum. Tilka tak sebut, kita tilkum. Yang fasih macam tu. Tapi penggunaan biasa pun jalan. Baik. Wa ma tilka biyaminika. Bi pada, yaminika kananmu. Yaminika kananmu. Ya Musa, wahai Musa. Wahai Musa. Apa di tangan kananmu, wahai Musa? Apa itu di tangan kananmu, wahai Musa? Qala, Musa menjawab. Qala, baginda berkata, hiya asaya, ia tongkatku. Asa, ya. Asaya, ya tu saya juga. Ya tu saya. Dia macam digunakan lah, macam Abu Ya kan. Abu Ya tu, ya saya lah. Dia boleh, kalau dia kata apa, kalau dia kata, hujung perkataan yang kita gunakan cantuman tu, alif. Dia alif. So jadi ya tu dia tak bunyi asai. Kan pasal kalau tidak kan ya tu yang mati. Ya tu yang mati kan. Ini kan ya. Jadi bila kalau huruf sebelum dia hidup ya tu akan beri atas. Macam alai, alayya. Alayya, alaika, ya gila alayya. Tak boleh alayyi tak boleh. Asai pun tak boleh. Pasal asal kalimah tersebut ya tu mati. So bila kalimah tu datang kan, asaya, macam abu ya, yang orang panggil abu ya tu kan, itu bila dicantumkan abu, dia tak sebut abi, disebut abu ya. So boleh abuna kan, bapa kami, abuna. Okay. Jadi abu ya. Okay. Macam juga asaya, ya tu saya. Cuma dia jadi macam ni ya ni, bila keadaan dia bercantum dengan sebelum dia mati, atau sebelum dia mati, sebelum dia macam ni mati, atau alif, asa, tangkat, mati, maka ya tu terpaksa balik atas. Kalau tak, dia tadi asoi kan, qala asoi, tadi itu dia dalam bahasa Arab dia tak bunyi itu. Qala ya asaya, qala ya asaya, dia kata ia yang di tangan kanan aku ni, ia adalah asaya, tongkatku. Atawakkau alaiha, aku berteleku atau bersandar, alaiha, kepadanya, wa ahusyu biha ala ghanami, aku usir dengannya, dan aku usir dengannya, ala ghanami, terhadap
ghanami, kambingku. Aku usir dengannya terhadap kambingku. Waliya, dan untukku, fiha, padanya, ma'arib ukhra, kegunaan-kegunaan ukhra yang lain. Fiha ma'arib ukhra, kegunaan-kegunaan lain. Qala, Allah Ta'ala kata lagi, alqiha ya Musa. Qala, Allah Ta'ala berfirman, alqiha, campakkan ia. Ia tu balik pada tongkat berkenaan lah. Qala alqiha ya Musa. Campakkan ia, wahai Musa. Lalu Musa pun campak. Fa'alqaha, maka dia pun campakkan akan tongkat itu. Dia mencampakkannya, maka dia mencampakkannya. Fa'alqaha, fa'idha, maka tiba-tiba, hiya ni bentuk ha tu punya bentuk berpisah. Kau huwa lawan dia hiya. Okay. Hayyatun tas'a, tiba-tiba ia ular yang menjalar. Mana tongkat tu asalnya adalah tongkat, campak-campak jadi ular. Dan ular ni ular fizikal, ular yang betul. Ular yang bukan main-main. Bukan bayangan, bukan khayalan. Ular tu ular betul. Qala, apa kata lagi? Kalau kita buka surah Qasas yang lain, ada apa? Ketika ular tu bertukar, Musa lari. Musa alaihissalam lari. Lari tinggalkan ketakutan, kebimbangan. Jadi Musa alaihissalam, tapi Allah Ta'ala suruh dia. Qala khudha wa la takhaf. Khudha, qala Allah Ta'ala kata, khudha, ambillah ia. Ambillah ia itu tongkat tersebut. Ambillah ia. Wala takhaf, dan janganlah engkau takut. Sanu'iduha, akan kami kembalikan ia, apa tongkat tersebut. Sanu'iduha, kami kembalikan ia, tongkat berkenaan. Sirataha, rupa. Sirah tu boleh masuk ke sini, masuk rupanya. Rupa atau bentuk. Hanya, siratah, hanya al-ula, yang asal, yang permulaan, yang mula-mula, yang awal. Rupa awal dia apa? Tongkat. Campak jadi ular, maka ambil balik, dia akan kembalikan balik ular tadi kepada rupa asalnya, itu tongkat. Wadmum yadaka, dan pelukkanlah. Wadmum, kepitkanlah. Yadaka, ila janahika, kepada tepi badanmu. Tepi badanmu, maknanya ketiak lah. Sekarang pelik sikit, iklan televisyen banyak cerita buat ketiak lah, ketiak putih lah. Sampai artis kau benda dah. Pelakon tu jalan-jalan macam tu lah. Saya tak faham kenapa kan. Ada juga macam ni. Zaman berubah, manusia hilang malu. Semua tayang ketiak. Tahulah macam mana boleh buat macam tu kan. Ketiak yang licin kan. Wadmum yadaka, ni kepit. Dia macam ni, tangan dia kepit kat yadaka ila janahika, kepada tepi badanmu itu, kawasan ketiak dia. Kemudian keluarkan balik. Takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra. Takhruj, ia akan keluar, bayda, berwarna putih cerah dan terang, bercahaya, min ghairi su'in, dengan tanpa keburukan, bukan cacat, ayatan ukhra, sebagai bukti yang lain. Kenapa Allah Ta'ala kata kenapa bagi benda ni? So linuriyaka min ayatinal kubra, supaya kami tunjukkan engkau, nuriyaka, kami tunjukkan engkau, min ayatinal kubra, kami tunjukkan engkau dari bukti-bukti kami, tanda-tanda kami, tu kami, okay. Al-kubra, yang besar, yang hebat. Yang beri ini untuk kau lihat bukti kami yang besar.
Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab, pergilah, ila Musa, kepada Musa. Innahu, sungguh dia, Musa tu, tagha, melampau. Tagha, melampau. Idhhab ila fir'auna, pergilah engkau kepada Musa. Innahu, sesungguhnya dia, Musa, tagha, telah melampau. Telah Ustaz, melampau. pergilah kepada Fir'aun kan? Ayah, pergilah kepada Fir'aun. Ustaz kata pergi pada Musa. Pergi, okey, silap, sorry. Idhhab ila Fir'aun, pergilah kepada Fir'aun. Innahu, sungguh dia, tagha. Idhhab tu maksud Musa lah. Musa, pergilah engkau, wahai Musa, kepada Fir'aun. Innahu, sungguh dia, tagha, telah melampau. Tagha, telah pun melampau. Maka ketika tu Musa AS, Allah Ta'ala suruh dia pergi untuk berdakwah kepada kepada Firaun. Siapa tak dengar suara ni? Baik. Qala Musa kata, bila dah Allah Ta'ala beri arahan pada dia, Rabbi syrah li sadri. Rabbi, Tuhanku. Kat sini sebenarnya ya, tapi apa telah dihazafkan, sebab ya, kalau dia kata ya tu ada pun sebelah tu mati. Jadi ya tu tak kelihatan. Tapi ya tu ada dari segi kalau terjemahan ataupun apa maksud asal, memang ya tu ada. Dekat sini ada 3 sebenarnya ya saya. Rabbi, asalnya Rabbi, Tuhanku. Isyrah li, terangkan li untukku, sadri. Tapi oleh kerana untuk cantum, Rabbi syrah li. Rabbi syrah li, Tuhanku. Dia berkata, Rabbi isyrah li. Tuhanku, isyrah, lapangkanlah. Li, atau terangkanlah, syarah, lapangkanlah, cerahkanlah, terangkanlah. Li, untukku, sadri. Sadri, dadaku. Isyrah li sadri. Lapang dada, lapangkanlah untukku, dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku. Wa yassir li, dan mudahkanlah li untukku, amri. Amri, urusanku. Amri, urusanku. Wahlul, dan rungkaikanlah. Wahlul, dan rungkaikanlah. Uqdatan min lisani. Uqdatan, simpulan. Wahlul uqdatan min lisani. Min lisani, daripada lidahku. Lisan kan, ya tu saya. Ya tu aku. Lidahku kan. Nun tu bukan nun tambahan. Nun tu memang lisan. Kalimah lisan, lidah. Lisan. Kita guna nama Melayu lisan. Kita pakai. Wahlul uqdatan, dan rungkaikanlah uqdatan, simpulan. Min lisani, daripada lidahku. Yafqahu qawli. Mereka supaya mereka faham. Supaya mereka memahami, akan memahami qawli, kata-kataku. Rungkaikanlah simpulan daripada lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka, agar mereka, yafqahu, memahami, qawli, kata-kataku. Kata-kataku. Yafqahu qawli. Ini doa yang kita sering baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bukan baca Quran, kita tiru doa Musa. Sebab kalau baca Quran kena baca dengan qala rabbi syrah li. Kita kena kata Rabbi syrah li je untuk diri kita, ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah li untukku, jadikanlah li untukku, jadikanlah li, waj'al li waziran, seorang pembantu, min ahli, daripada ahli keluargaku. Waj'al li waziran min ahli, jadikanlah untukku seorang pembantu daripada keluargaku. Okay. Siapa yang dimaksudkan? Harun akhi. Harun akhi. Harun
saudaraku. Harun akhi, Harun saudaraku. Mana abang tak siap. Abang Sebab Harun alaihissalam dia lebih tua juga mana Musa alaihissalam. Kebetulan Harun lahir pada tahun tak ada pembunuhan dibuat kata anak-anak Bani Israel. Musa lahir pada tahun yang dibunuh anak-anak dan sebab tu mak dia hanyutkan dia ke dalam sungai. Lepas suruhkan daripada tentera dan dia lahir anak, jadi tentera cuba nak bunuh, maka mak dia campakkan dia ke dalam sungai. Ushdud bihi azri, kuatkanlah dengannya. Ushdud, kuatkanlah. Kukuhkanlah bihi dengannya azri, kekuatanku. Mana dia Musa minta Allah Ta'ala kuatkan dirinya dengan Harun. Dengan Harun sebagai pembantu. Wa asyrikhu fi amri, okay? Dan kongsikanlah dia. Kongsikanlah dia, itu Harun tu. Asyrikhu fi amri wa asyrikhu fi amri. Sekutukanlah, kongsikanlah dia fi amri, pada urusanku. Apa urusan Musa? Dakwah. Jadi urusan tu diminta supaya dikongsikan bersama Harun. Yang inilah satu benda yang berlaku, itu Musa AS diminta kepada Allah jadikan Harun sebagai juga seorang Nabi. Dan Harun jadi seorang Nabi atau Rasul dengan doa Musa AS. Atas doa Allah Ta'ala, Musa doa dan Allah Ta'ala pun berikan. Kai nusabbihaka kathira. Kai supaya nusabbihaka, kami bertasbih. Nusabbihaka, kami bertasbih, memuji, menyucikan ka engkau. Kami bertasbih, menyucikan ka engkau, kathira, banyak. Kai nusabbihaka, supaya kami bertasbih, memuji, menyucikan engkau dengan banyak. Wa nadhkuraka kathira, dan kami ingat engkau, kami nadhkura, kami ingat ka engkau dengan banyak juga. Kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Innaka kunta bina basira, sunyi engkau. Innaka, sunyi engkau. Okay. Innaka, sunyi engkau. Kunta, adalah engkau. Dia emphasize juga sekali Bina, terhadap kami. Bina, terhadap kami. Innaka kunta bina, engkau adalah engkau terhadap kami basira, amat-amat melihat. Qala, Allah Ta'ala jawab, qad utita su'laka ya Musa. Sesungguhnya utita, telah diberi engkau, su'laka, permintaan engkau. Soal. Kalimah lain mengenai soal. Maksud sama dengan soal. Su'la. Permintaan engkau, ya Musa, wahai Musa. Okay. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Walaqad, dan demi sungguhnya, mananna, kami telah kurniakan. Mananna, ini verb kita tandakan. 'Alaika, ke atas engkau. Marratan ukhra, pada kali yang lain. Sebenarnya kami dah bagi pada engkau kurniaan pada wali waktu yang lain, bukan first time. Betul. Jadi kat situ yang datang kisah tentang apa, mak dia campak di dalam sungai. Semua ada. So, jadi kalau kita lihat sini memang apa kita panggil apa, penggunaan kata ganti nama tu kan, daripada awal kita baca tadi, memang banyaklah. Memang berulang-ulang kali ada perbualan, dan memang mengenal kata ganti nama ni sangat penting bagi siapa yang belajar bahasa Arab, memahami Quran. Mengenal akan kata ganti nama tu sangat penting. Sangat penting Jangan culas. Bahkan kalau siapa-siapa nak follow up, boleh sambung lagi tengok pada kisah berkenaan, sambungan tu kan, kisah mak dia, kisah kakak dia datang sebagainya, sampailah kepada dia bertembung dengan ahli sihir Firaun. Itu semua tu ada sambungan dia. Siapa-siapa rajin baca, tengok balik kat situ. Memang ada dekat situ perbualan yang banyak.
Okey, baik. Okey, hari ni kita tengok yang kita punya ni kita dah ni kita cuba tengok yang depan sikit. Okey. So kata ganti nama tu boleh harap-harap dah boleh nampak kita ada huwa hum, anta antum, ana nahnu. Hiya ni tadi yang kita ambil sikit. Hiya hunna. Dalam Quran hiya tu ada banyak, ha atau hiya tu banyak. Dia punya kata bentuk bercantum atau bentuk pisah. Kan ada bentuk bercantum, bentuk pisah. Dia bentuk bercantum dia nah ni. Ini hiya dalam bentuk dia berpisah. Ini ha, hiya tu juga tapi dalam bentuk dia bercantum. Bila berpisah hiya, bila bercantum ha dia. Macam kalau huwa berpisah bercantum dengan perkataan-perkataan lain dia akan bunyi hu. Hu okey. So ini boleh highlight jugalah walaupun dia tak sebanyak huwa dengan hum. Okey. Hari ni kita try ambil sikit lagi tambahan untuk kata ganti untuk perkataan berulang. Nanti kita try ambil latihan kemudian baik. Okey, dalam bahasa Arab juga yang antara banyak yang banyak berulang, dia berulang adalah kata kalau ikut bahasa Melayu kata sendi. Kata sendi. Dia macam di, ke dan sebagainya kan. Dari, kepada. So dalam bahasa Arab dia ada banyak benda ni, cuma kita ketika belajar bahasa Arab mengenal Quran kita ambil beberapa sahaja kita ambil macam ni yang banyak dalam Quran. Antaranya adalah min, ila, an, ala, fi, ba dengan lam sorry kaf kot. Kaf seperti. Kita ambil, kita tengok ni dulu kita ambil min dan ila, dari ke, dari dan ke contoh dekat dalam ayat Al-A'raf 7 surah ke-7 104 wa qala Musa ya fir'aun inni rasulun mir rabbil alamin. Dan berkata Musa ya Fir'aun, wahai Fir'aun, inni sesungguhnya aku rasulun seorang utusan mir rabbil alamin dari Tuhan sekalian alam. Okey. Berkata Musa, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan dari, perkataan min tu dari Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Yang kita ada yang kedua ila. Wa ufawwidu amri ila Allah. Dan aku serahkan urusanku ila Allah, kepada Allah. Ila Allah, kepada Allah. Ya. Okey, itu jadi yang itu ambil min dengan ila. Nanti insya-Allah kita akan ambil dia punya latihan kemudian. Okay, kita stop dulu. Kita ambil sekarang insya-Allah doa kita. Okay, doa Okay, hari ini kita akan masuk kepada doa yang ke-6 insya-Allah Ke-6 doa bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Okey, doa itu berbunyi hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiya. Hasbi sebenarnya ya tu ya saya ya aku. Kalau tidak hasbuna boleh. Okay. Hasaba, hasbi, hasbiya tu memadai untukku. Ya belakang tu ya saya. Macam asoya tadi. Macam abuya, asoya. Okay. Hasbiyallahu, memadai untukku, Allah. Memadai untukku, mencukupi untukku, Allah. Allah enough for me, Allah. La ilaha illahu, la tiada ilaha yang layak disembah, illahu kecuali dia. Tiada yang layak disembah kecuali dia. Why? Alaihi kepadanya atau ke atasnya, nyuhi alaihi. Tawakkaltu, aku bertawakal, aku berserah. Wahwa dan dia Rabbul arsyil azim, Rabb Tuhan pemilik al arsyil azim, arasy yang agung, arasy yang hebat. Okay. So kat situ itu dia punya doa konteks dia kita kena buka surat Taubah ni. Baik. Hasbiya, cukup bagiku, la ilaha, tiada ilah, tiada yang lain disembah, tiada Tuhan itu yang lain disembah, illa kecuali huwa, alaihi ke atasnya atau kepadanya, tawakkaltu aku bertawakal, wa huwa dan dia Rabb Tuhan, al arsyil azim, arasy yang agung, arasy yang besar. Okey. So kalau latihan tulis balik, boleh tulis balik baik. Kita buka dalam Al-Quran surat Taubah, tengok dia punya maksud dan pengertian ataupun di mana patut dibacakan doa ini. Balik pada asal macam nak tahu maksud, nak tahu dia punya kedudukan, kita kena tengok dalam ayat sebelum, ayat selepas. Cara paling simple kita memahami maksud ayat ya, kita kena tengok kepada konteks ataupun apa berkait dengan ayat yang kita nak tengok tu. Apa ayat sebelum, apa ayat selepas. Dan kita insya-Allah akan mudah memahami. Tengok ayat sebelum dan juga ayat selepas. Satu, 29 ayat terakhir. Okey. Okey, kita ambil daripada ayat 18 sampai 9 dua ayat. Okey. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Ustaz, share screen, please. raufur rahim. Ustaz, screen tak ada. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baik. Ayat 128 surah At-Taubah, Allah SWT menceritakan kepada kita, itu orang-orang yang mengaku Muslim ataupun beriman untuk mengenal ataupun merenung balik tentang nikmat diutus kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Allah Ta'ala terang pada kita dalam ayat ni 128 surah At-Taubah berkenaan dengan sifat dan juga kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kedudukan baginda. Ini Allah Ta'ala sebutkan supaya umat Islam sedar ikutan kepada Nabi, mentaati Nabi ini adalah wajib. Sebab di samping perintah Allah Ta'ala, baginda itu sendiri sebenarnya mempunyai sifat yang sangat penyayang kepada orang beriman. Maka Allah Ta'ala pun ceritakan, Allah kata, laqad, demi sesungguhnya. Laqad demi sesungguhnya, emphasize. Laqad ni dia biasa masuk kepada verb, kalau past tense, dia menjadi penegas. Penegas laqad. Lam tu emphasize, qad tu penegas juga. Kadang-kadang datang dengan lam saja. Ini semua ni untuk penegasan. Untuk penegasan. To emphasize, ini statement digunakan kalimah ini. Ini antara yang digunakan laqad dan demi sesungguhnya. Laqad dan demi sesungguhnya. Ja'akum, ja'a telah datang. Kum kepada kalian. Demi sesungguhnya telah datang kepada kalian. Rasulun min anfusikum. Rasulun seorang rasul. Rasulun seorang rasul. Min anfusikum, min dari anfusikum, diri kalian sendiri. Anfus tu plural bagi nafsun. Dari diri-diri kalian sendiri, daripada golongan kalian sendiri. Kum tu tahu kan, min anfusikum, kum tu kalian, kamu semua. Semua telah datang kepada kalian, kepada kamu semua seorang rasul dari kalangan diri-diri kalian sendiri. Mana bukan bangsa lain, bukan malaikat, bukan makhluk asing, bukan jin. Bahkan datang tu daripada bangsa manusia itu sendiri. Bahkan ketika diungkit kepada penduduk Mekah atau orang Arab, daripada bangsa Arab sendiri, daripada kaum kerabat mereka sendiri. Okay. Sebenarnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Ini nikmat Allah Ta'ala kurniakan. Tak diberikan pada kita malaikat sebagai rasul. Kalau tidak, jenuh kita nak ikut. Kalau malaikat punya ibadat dengan cara kita ibadat. So, para malaikat dia tak makan. Yang tak berhenti-berhenti ibadat sentiasa, dan tak ada istilah malaikat letih menulis. Malaikat takkan letih menulis. Dia ibadat pada Allah Ta'ala pun tak pernah berhenti. Dan tak pernah rasa letih. Macam mana boleh dia letih untuk menulis apa-apa ganjaran bagi manusia. Ini kadang ada orang yang overstating something yang dia jahil, tak tahu. Okay, baik. Azizun alaihi, azizun sukar atau berat. Sukar atau berat, alaihi ke atas kalian, ma'anitum, apa yang kalian tanggung. Apa kalian susah, kalian sukar, berat ke atas diri dia melihat perkara tersebut. Mana Nabi, Rasul yang akan utuskan ni, sifat dia macam tu. Mana benda yang kita tanggung, kita susah tu, dia rasa berat lagi ke atas diri dia. Dia bukan nampak benda tu simple. Macam, yelah, kalau dia kata kalau dari segi pengikut ajaran sesat sebagainya kan, dia ikut orang-orang tertentu yang adakan agama atau ajaran yang palsu, kebiasaannya pengasas tu, dia tak buat benda pengikut dia buat. Dia suruh pengikut dia korbankan harta, dia suruh pengikut dia ibadat dan sebagainya, tinggalkan dunia, tapi dia akan bergelumang di dunia. Nabi SAW tidak sedemikian. Bahkan baginda SAW bila dia suruh orang buat apa-apa, dia buat dulu. Dia suruh bersedekah, harta Khadijah binti Khuwailid, isteri dia, dihabiskan untuk jalan Allah Ta'ala. Sedekahkan, infakkan. Itu kita tengok macam mana Nabi habiskan harta isteri dia di jalan Allah Ta'ala. Dia suruh orang buat, dia buat dulu. Dia suruh solat, dia solat banyak. Dia suruh puasa, dia puasa lagi banyak. Jadi bila itu sikap yang dia ada, dia tak pernah bila benda yang kita buat tu kan, dia tak nampak benda tu kalau pengikut tanggung, dia ringan, tak ada. Tak pernah nampak macam tu. Bahkan kalau dalam keadaan pengikut tu dibebankan dengan satu benda, baginda SAW amat-amat rasa berat, rasa susah hati, sukar ke atas dia. Kan ke atas apa yang kalian tanggung. Harisun alaikum, dia amat-amat menjaga. Haris tu bersungguh-sungguh menjaga. Alaikum ke atas kalian. Alaikum ke atas kalian. Bil mu'minina,
bil mu'minina raufur rahim, harisun alaikum tu satu word dia amat berjaga-jaga, amat bersungguh-sungguh menjaga terhadap kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman, raufun dia amat lembut, rahimun dia amat penyayang. Raufun dia amat lembut, rahimun dia amat penyayang. Ini antara dalil bahawa kalimah rahim boleh digelarkan kepada selain Allah Ta'ala. Dalam ayat ni Allah Ta'ala gelarkan rahim tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala gelarkan rahim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rauf pun sama juga. Dalam Asmaul Husna ada, tapi dalam ni Allah Ta'ala gelarkan kepada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudut pertama tu datang ungkitan tentang nikmat utusnya Nabi kepada kita dan kenapa kita patut taat baginda. Allah Ta'ala terangkan. Mana pertama Rasul itu daripada kalangan kita sendiri. Kemudian berat ke atas dia apa kita susah. Kita susah, dia lagi berat tengok. Dan dia amat menjaga-jaga terhadap kita dan bahkan terhadap orang beriman dia amat lembut, amat penyayang. Ini sikap atau sifat yang ada pada Nabi. Bukannya keras, kasar, bukannya pentingkan diri sendiri, tak ada. Dia lebih suka bahkan ketika peristiwa hijrah itu antara bukti bahawa Nabi SAW dia biarkan orang Islam berhijrah dahulu, dia hijrah paling lewat, antara yang paling lewat dia hijrah. Bahkan dia hijrah di akhir safar. Bukannya dia keluar Muharram tu dia keluar dulu. Dia tak keluar dulu. Kita zaman kita sekarang ni kalau ada pemimpin ke pemerintah ke apa-apa jadi dalam negara, dia orang lari dulu. Terbang dulu tinggalkan Malaysia pergi tempat lain. Duduk dekat mana-mana kat dunia ni, duduk London ke apa. Itu manusia yang ada. Nabi tak macam tu. Dia akan sibuk untuk jaga kita dulu. Dia akan sibuk nak jaga kita. Okey. Ini nikmat besar. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang sifat baginda. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan pujukan untuk Nabi. Allah kata fa'in tawallau, dan jika mereka hai Muhammad berpaling, dengan macam ni sifat engkau, bersungguhnya engkau jaga mereka, engkau lembut dengan mereka, tapi kalau mereka berpaling, fa'in tawallau, mereka, dan jika mereka berpaling, mereka tak nak ikut engkau, mereka tak dengar cakap engkau, hai Muhammad, fakul, maka katakanlah hai Muhammad, sebutlah, hasbiyallahu la ilaha illahu, madai untukku Allah, tiada ilah kecuali dia, tiada ilah kecuali dia, alaihi tawakkaltu, ke atasnya aku bertawakal, aku berserah, wahwa, dan dia Rabbul Arsyil Azim, Rabb, Tuhan arasy yang agung. Tuhan arasy yang agung. So macam doa ni sebenarnya doa yang dilafazkan atau disuruh oleh Allah Ta'ala untuk Nabi lafazkan sekiranya pengikut-pengikut baginda tidak mahu mengikuti baginda dan juga berpaling daripada ketaatan. Macam Allah Ta'ala berikan saranan kepada Nabi, sebutlah macam ni, cakaplah doa ini. Cakapkanlah, katakanlah doa ini, kalau mereka berpaling, tak nak dengar cakap engkau. Dengan baiknya Nabi macam tu, tapi tak nak juga ikut, maka janganlah putus asa, tapi katakanlah madai untukku Allah. Kena suruh berserah kepada Allah Ta'ala. Berarti kata lain, ini kalau kita kata doa ni, kita boleh lafazkan kalau kita ajak keluarga kita untuk ikut sunnah, untuk betulkan keadaan, jangan ikut hawa nafsu, jangan ikut fahaman sesat. Tapi mereka tak nak dengar, maka kita bolehlah melafazkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Dan madai untukku Allah. Mana ini bila kita dakwah, bercakap, orang tak dengar, kita terangkan yang betul, orang tak dengar, maka kita patut lafazkan kalimah ini supaya kita sedar perubahan hati manusia bukan sebab kerana kita tak betul teknik, bukan sebab jalan kita sekian, tapi kerana Allah Ta'ala tak bagi pada kita taufik, tak jadikan orang tu dengar cakap kita. So everything lepas pada Allah Ta'ala. Jangan sibuk peningkan kepala untuk kenapa tak jadi, kenapa tak jadi, kenapa tak jadi. Sebab benda ni kalimah kenapa apa kita runsing kan, kita boleh sakit jiwa. Ini antara doa ataupun cara Allah Ta'ala alihkan kerunsingan Nabi daripada runsing satu perkara kepada just sandarkan kepada Allah Ta'ala. Jangan sibuk kenapa orang tak dengar, jangan sedih kenapa orang tak patuh.
Pasal bukan kerja kita mengubah manusia. Kerja kita adalah untuk menyampaikan sahaja. Sebab Rasul kerja sampaikan. Kita pun macam tu juga. Kerja kita menyampaikan. Banyak orang kadang-kadang bila dia buat bekerja dengan baik dan sebagainya, tapi dia tak sedar tentang taufik sebenar daripada Allah Ta'ala. Ada kalanya sebahagian mereka ni bila tak dapat penerimaan pada orang ramai pada masyarakat, dia jadi buntu dan akhirnya stres, sakit jiwa. So dalam Islam kita tak ada ajaran macam tu. Ajaran kita, baikilah perbuatan kita, baiki amal kita, sampaikan dengan baik, cuba dengan apa-apa cara yang ada. Tapi jangan sekali-kali kita kata bila tak jadi ataupun tak ada dapat sambutan dan sebagainya, kita tak kata benda ni bahawa kita hampa. Sebab Allah Ta'ala suruh kita buat kerja. Adapun result, bagi apa urusan kita buat, didik anak ke, buat satu keluarga ke, kan, baiki masyarakat ke, apa kita buat, kalau andai kata tidak mendapat taufik Allah Ta'ala, Allah tak tepatkan untuk jadi, diterima, maka tetap kita kena balik kepada Allah Ta'ala untuk berserah. Jangan kita buntu. Jangan kita rasa kenapa. Yang tanya kenapa pun. Sebab Allah Ta'ala, banyak orang suka buat postmortem. Untuk satu perkara, dia lupa sebenarnya, kalau gagal, Allah Ta'ala yang gagalkan. Buat benda terbaik. Kemudian kalau gagal, maksudnya Allah Ta'ala tak bagi. Sebab tu para anbiya, diorang stress free hidup diorang. Tak ada kebuntuan, tak ada rasa tertekan. Ini antara doa yang Allah Ta'ala suruh Nabi lepaskan balik urusan kepada Allah Ta'ala. Kalau sekiranya dah dakwah, ajar orang, tapi mereka masih lagi tak patuh dan juga taat, tak nak ikut juga ajaran, maka Nabi hanya perlu serahkan balik kepada Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali runsing, jangan sekali memikul akan rasa susah hati dalam masalah dakwah. So kalau ni kata orang tu buat juga macam tu, dia akan sakit jiwa. Okey? Baik. Alhamdulillah, wallahu alam. Okey. Ustaz nak tanya, nak cakap tu doa apa tu lafaz depan dia atau masa kita doa? Tak adalah. Tak payah lafaz depan orang tu apa. Tak payah depan orang tu, kita jumpa orang tak dengar cakap hasbi Allahu la ilaha illa, tak payah cakap depan dia. Ini kita dengan Allah. Pasal Allah Ta'ala cakap pada Nabi, pasal ayat 128 tu, Allah tujukan kepada orang beriman yang kata sayang Rasul, yang kata ikut Rasul. Ini teguran Allah Ta'ala pada mereka supaya ingat balik siapa Nabi atau Rasul yang telah utuskan. Ayat terakhir 129 tu, itu khas untuk Nabi SAW. Selepas segala apa yang jadi. Sebab surah Taubah, dia adalah surah yang Allah Ta'ala zahirkan padanya sifat-sifat orang munafik. Bahkan ciri-ciri orang munafik tu paling banyak dibawakan dalam surah Taubah dengan kisah-kisahnya. So, jadi bila dalam perkara tadi, memang Nabi rasa sedih lah. Nabi rasa berat, kan Allah Ta'ala sebab terangkan jiwa Nabi. Kan dia berat ke atas dia apa yang ditanggung. Dia sungguh-sungguh nak jaga. Kalau boleh semua orang dia masukkan dalam syurga. Tapi apakan daya? Benda tersebut adalah dalam taufik Allah Ta'ala sahaja. Tak boleh untuk dia paksa untuk apa agar diikuti. Salam Ustaz, solat yang diwahyu kepada Nabi Musa sama tak dengan solat perintah kepada Nabi Muhammad SAW? Jawapannya wallahu a'lam. dia jawab wallahu a'lam. Kita tahu sebenarnya solat macam umat Muhammad kan, kita solat. Sebenarnya solat kita ni, kita perhatikan balik, bukan datang bila Nabi dapat pada Isra' Mi'raj. Sebab Nabi SAW ketika sebelum daripada Isra' dan Mi'raj pun Nabi memang solat. Sebab kalau kita lihat dalam Al-Quran Karim, dalam surah Maryam ayat 5455. Maryam 5455, saya buka Maryam 5455. Memang sebenarnya tentang tajuk apa solat ni dah ada. Bahkan orang Quraisy dahulu, kata orang ni adalah keturunan pada Ismail alaihissalam. So memang Ismail dah ajar mereka solat. Ni contoh kita nak faham kan sebelum kita bincang tentang tajuk solat Nabi Musa macam mana kan. Okay. The first thing first, kita kena faham bahawa sebenarnya solat dah ada, bukan ketika Nabi SAW datang baru solat, tak. Solat dah ada lama. Semua para anbiya solat. Okay. 5455 hadis Adam ayat Quran, ayat surah Maryam 5455. Kita tengok sini. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ismail, dan ingatlah, kenanglah dalam kitab akan Ismail.
Ismail alaihissalam, anak Ibrahim, bapa kepada orang Arab. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Okay. Dia dahulu adalah seorang yang benar janji. Sadiqal wa'di wa kana, dan dia adalah rasulan nabiyya, seorang rasul lagi nabi. Apa pun dia yang tentang hidup dia. Allah Ta'ala cakap wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan dia dahulu memerintahkan keluarganya dengan solat serta dengan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiya, dan adalah dia di sisi Tuhannya seorang yang diredai. Memang dia ajar solat dah ada. Daripada zaman Ismail lagi, solat telah ada. Nah, cuma bila kita kata cara pelaksanaan, berapa rakaat, pasal kalimah sujud dan rukuk tu kan, ketika Ibrahim bina dia dibersihkan Baitullah tu, memang Allah Taala sebutkan. Dan surah Al-Baqarah ayat 125 kan. Allah Taala suruh Ibrahim dan Ismail untuk bersihkan Kaabah tu, lit-taifin, untuk orang bertawaf, wal akifin, orang yang beriktikaf, war ruk'is sujud, orang rukuk dan sujud. So dah ada. Solat dah ada. Cuma masalah banyak mana yang serupa. Kita terus ambil Nabi, dan cara solat mereka kita tahu lah banyak mana keserupaan dengan yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Tapi nak ceritakan solat telah ada. Dia bukannya baru. Ketika Nabi Isra' dan Mi'raj, pada waktu Nabi naik Isra' Mi'raj tu, naik Mi'raj, Nabi terima kewajipan solat. Bukan baru terima solat, terima kewajipan solat. Faham betul Terima kewajipan solat. Itu cara betul kita faham. So solat mereka dengan kita tak serupa. Tapi dan okey, namun gitu, satu benda kita kena faham, kalau apa keadaan sekalipun dan solat mereka serupa ke tak serupa sebagainya, kita dalam Islam sebenarnya kita disuruh untuk tidak sibukkan dengan apa amalan mereka. Sebab apa mereka buat, kita tak ditanya mengenainya. Kalau kita ditanya mengenai ketaatan kita kepada arahan atau ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh dalam ayat Al-Baqarah, Allah Ta'ala ulang dua kali. Allah Ta'ala ulang dua kali. 141 sekali. Ayat serupa. Serupa ayat 141 dengan 134. 134 sekali, 141 sekali. Ayat serupa. Ayat tu berbunyi, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat. Tilka itu umat. Itu satu bangsa. Lepas nak ceritakan tentang Bani Israel, Allah kata tilka ummatun, itu satu bangsa, satu umat, qad khalat, telah berlalu. Already lepas dah. Laha, untuknya, untuk umat berkenaan, ma kasabat, apa yang dia kerjakan. Walakum, dan untuk kalian, ma kasabtum, apa kalian kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan tidak kalian akan ditanya mengenai apa mereka dahulu kerjakan. Mengenai apa yang mereka dahulu kerjakan. So kita takkan ditanya. 134, 141 tengok balik ayat tu. So that kita tak usah pening kepala solat serupa tidak. Okay. Ustaz, saya ada soalan. Ya, saya. Pasal doa tadi, kalau kita baca sebagai wirid tanpa tak kena. Stres kita ke macam mana ya Ustaz? Tak kena. Tak jadi kau wirid harian. Bahkan dibaca ketika mana keadaan tadi. Sebab Allah Ta'ala kata, kalau mereka berpaling, maka katakanlah itu. Mana dikatakan, dia macam ni. Wirid-wirid ataupun doa-doa yang datang dalam Quran atau dalam hadis, kalau yang umum dibaca pagi petang ke anytime anywhere everywhere, amalkan, tak ada hal. Tapi kalau ni kata datang dengan bersebab dan peristiwa, kita lebih baik jaga lafaz doa tadi ketika peristiwa atau kejadian berlaku. Macam bila doa kan, doa macam Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah hujan yang baik. Bila hujan turunlah. Jangan baca ketika sekarang ni kan hujan tak turun lagi, kita pun Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Jangan cakap macam tu. Kita cakap ketika hujan turun. Macam kita nak masuk tandas kan. Dia baca doa masuk tandas tu, kita nak masuk tandas.
Bukan kita baca kat rumah sebelum pergi office. Contohnya kan. Walaupun maksud kalau ikut meaning doa tu kan macam bagus. Kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan dengan kau daripada syaitan jantan, syaitan betina. Okay, jadi ikut daripada wirid tersebut, kalau kita just ambil translation dia, kita berjalan keluar rumah pun patut baca. Tapi telah ditetapkan kita lafaz ketika nak masuk tandas. So jangan baca waktu lain. Macam tu juga masalah doa tadi. Doa tu pasal ketika kita rasa apa kita buat baik, bagus untuk orang, nak bagi diorang kebaikan. Tapi diorang tak nak ikut, tak nak ikut akan apa yang kita bawa kepada mereka daripada kebaikan. Maka kat situlah perasaan kita rasa sedih tu, maka kita lafazkan kalimah berkenaan. Sebab tu Allah kata fa in tawallau. Kalau mereka berpaling hai Muhammad, maka katakanlah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jangan jadikan wirid harian. Okey. Tapi dalam ni doa pagi petang tu ada Ustaz dalam buku doa pagi petang. Macam je dah. Doa ni ada dalam buku pagi petang. Kalau anda kata je, kata kalau anda kata ada amalan yang Nabi tunjukkan, kita ikut amalan Nabi tunjukkanlah. Kalau ada, tapi kalau ikut kepada pengertian yang betul, dibaca benda berkenaan kepada keadaan tadi lebih tepat. Oh, jadi kita ikut pagi petang tu ikut sunnah Rasulullah yang pagi petang sajalah. Betul. Kalau ada dalam buku doa, kita ambil macam doa. Tapi kalau anda kata bila kita nak guna, kita guna at the right place lah. Ya, okay, the right time. Siap. Orang kita ni siap. Okay, Ustaz, alhamdulillah. Pasal ada yang dibaca yang Nabi SAW ajar kita untuk jadikan sebagai bacaan harian. Tapi kalau dia kata yang Nabi tak jadikan, maka tak boleh kita buat yang tu. Sekejap. Sekejap. Okey, dan Sunan Abu Daud. Memang maudhu' lah. Hadis maudhu'. Buku pagi petang mana satu Siapa punya? Yayasan Taklim. Itulah dalam buku ada pagi petang Ustaz Jawas apa benda tu. Pasal kat sini daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata apa? Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata barang siapa berkata pada waktu pagi atau dan waktu petang, doa adalah 7 kali, betul? Betul? Ya, betul. Hadis maudhu'. Dalam itulah saya baca buku kecil doa hadis maudhu'. Ustaz Indonesia Abdullah Jawas ke apa. Dia dalam buku dia tak ada dalam ni hasbunallah ni. Tak ada. Ni tak ada. Dia maudhu'. Hadis maudhu'. Hadis Abu Ustaz. Daud. Abu Daud 5081, betul? Ya. Hadis palsu, Ustaz. Palsu. Ya, saya. Bukan dia palsu ni, maksud dia dalam perawi dia tu ada orang yang dituduh menipu. Cek Rik. Jadi saya buka sekarang. Maudhu'. Ya, benar. Sekejap. Buku Yayasan Taklim ada ke? Sekejap. Takkan kot. Ya, buku Yayasan Taklim page 90. Okey, mungkin dia punya hadis reference dia? Dia dibaca berulang kali Sunan Abu Daud 5081. Maudhu'. So Maudhu' tak payah baca Ustaz? Dia baca lah. Saya kata ni, saya pun pelik sekejap. Ya saya jumpa ni. Maudhu' tu palsu ke lemah Ustaz? Palsu. Pasal perawi dia ada seorang penipu. Atau orang terus menipu. So tapi doa ni macam mana Ustaz? Dalam surat Taubah ni. Doa dalam surat Taubah ni kita boleh gunalah bila kita dalam keadaan tertekan sebagainya, iyalah dalam keadaan kita ni panggil apa, kita macam itulah akad katakan dakwah pada anak-anak, bagi tahu anak-anak buat benda baik tapi dia tak nak dengar cakap. Dia kata anak kita jangan ni solatlah, kita tak nak solat. Maka ketika tu kita rasa tertekan, ketika itulah kita lafazkan kata-kata berkenaan. Dalam tapi kita tak buat pagi petang lah Ustaz. Sekejap. Dalam Syekh bin Baz punya fatwa pun dia kata tentang bacaan tersebutlah, kesebutan tentang tu kan. Okay, dia kata hadis ni datang daripada Nabi SAW akan tapi dhaif, hadis yang dhaif dan namun kata-kata tu baik.
Tu orang 7 kali tu tak ada. Ya. Ustaz, dalam buku Cuma lah doa, sebagian kata bukan setakat dhaif maudhu'. Allah alam. dalam buku doa Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dia tak ada hasbunallah ni. Okey. Saya tak ada. Okey, itu ni kena highlight balik. Tapi macam saya sebut lah, doa ni apa dia tak jadi wirid harian lah sepatutnya. Okey. Kalau ikut apa 8051 tadi, Abu Daud hukum hadis tu adalah dhaif atau maudhu'. Maudhu' ni maksud dia macam ni. Maudhu' tu maksud dia perawi tu ada. Orang tu rantai periwayatan dia ada. Cuma ada salah seorang di antara perawi tersebut diketahui menipu. So automatik apa yang diceritakan semua jadi dipanggil maudhu' atau palsu. Sebab orang tu penipu dalam tu. Macam kalau kita ceritakan daripada A, daripada B, daripada C, daripada ayah pin. Tak boleh lah, kita akan terima kata-kata berkenaan. Kita akan reject. Okay. Tawakal tu saya. Yes, tawakal tu saya. Pasal itu nanti kita belajar kemudian. Tawakal tu verb. Dan memang kalau dalam konteks apa, bila kita belajar tentang sorof ataupun kata kerja dalam bahasa Arab, bila bunyi tu belakang tu saya, ta tu anta, tum tu antum, kan? Nampak tum kan? Tum, kata betum, jalas tum, ataupun kata beta, jalas ta, jalas ti. Dia sebenarnya dia merujuk kepada orang yang berlainan. Dalam bahasa Melayu atau bahasa Arab, bahasa lain-lain, dia tak tukar. Verb tu kekal. Macam makan, saya makan. Dia makan. Dalam bahasa Arab, verb tu makan tu akan tukar. Makan ta anta, makan tu aku, saya. Saya makan. Makanlah kami. Kalau kita nak boleh tukar kan kalimah makan tu, dalam bahasa Arab dia akan berubah bentuk untuk spesifik kepada siapa yang dimaksudkan. Dalam bahasa Melayu tak ada. So, jadi tawakal tu yes. Saya bertawakal. Aku bertawakal. Jadi doa ni tujuan dakwah mengajak kepada agama saja ke? Tak. Kalau kita cakap ketika mana kita tertekan, macam kita suruh anak kita buat benda baik, kita nasihatkan dia untuk benda yang bagus tapi tak dengar. Bila orang tak dengar nasihat baik kita, boleh kita lafazkan doa ni. Okay. Mengajak kepada agama. Ia bukannya dibaca untuk tawakal kepada benda lain. Contoh macam dia buat kerja, tak ada. So macam saya kata konteks ayat tadi. Apa konteks dia? Fa'in tawallau. Kalau mereka berpaling. Hai Muhammad, kalau mereka berpaling, maka lafazkanlah kata-kata ini. Faham? So maksudnya kalau kita tadi lah balik kondisi tadi. Kondisi keadaan. Dan tadi yang 7 kali dalam apa 7 kali tu ulang pagi petang tu, dalam Abu Daud hadis tu dikatakan dhaif atau maudhu'. Kata-kata tu sedap, bunyi dia bagus. Macam saya katalah, bunyi bagus macam doa masuk tandas. Kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita nak keluar rumah tak elok baca tu. Dia bukan tempatnya. Okay? Jadi dah rujuk balik tadi. Dalam buku kalau dalam buku tu nanti apa yang saya tak boleh kena betulkan kembali. 5081 tu memang hadis maudhu'. Dalam maudhu'. Pelik tak? Lupa kot, tahu macam mana terlepas. Kat sini kata Ustaz, dekat saya. sini kata riwayat Ibnu Sunni nombor 71 hadis marfu', Abu Dawud 4321 hadis mauquf. Kata Syuaib. Mauquf tu pasal mauquf tu pasal Abu Darda cakap, bukan Nabi cakap. Mauquf tu maksud dia Abu Darda yang cakap. Dalam ni pun riwayat ni dia datang tak nampak. Saya cuba tunjuk tak nampak tulisan. Macam ni lah. Tu kan. Dia 5081. Dalam Abu Daud tu sebenarnya mauquf. Mauquf tu pasal yang kata benda ni adalah Abu Darda. Bukannya Nabi. Faham tak? Cuma dalam kes dia, salah seorang perawi tersebut, kan, perawi pada riwayat berkenaan, dia dituduh sebagai penipu lah, tak dipakai kan dia punya kata-kata. Itu punca dikatakan dia sebagai hadis wasak. Wallahu alam. Tapi kata lain macam tu lah pengertian. Ibnu Sunni itu anak murid kepada Imam An-Nasa'i. Memang karangan tu, tapi benda tu balik pada asal riwayat yang sama.
Okay. Baik. Ustaz zaman COVID ni boleh amalkan doa ni tak? Tak sesuai langsung. Tak sesuai. Pasal saya ulang balik, dia punya pengertian balik pada asal, kita nasihat orang, kita cakap supaya buat baik, orang tak nak dengar. Ketika tu perasaan kita akan rasa sedih, terutama pada keluarga kita dan sebagainya, kita beri panduan yang baik, tak nak dengar. Ketika tu patut kita lafazkan. Okay. Ustaz, Al-Fatihah boleh digunakan sebagai ruqyah? Ya. Adakah dikira sebagai doa? Ruqyah bukan doa. Bila kita sebut ruqyah, dia bukan doa. Walaupun Nabi SAW sendiri, yang banyak orang kata ruqyah Nabi, sebenarnya Nabi doa, bukannya Nabi ruqyah. Bila Nabi sebut macam itu, macam As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim ayyashfiak. Aku minta Allah Ta'ala yang agung, Tuhan Arasy yang agung agar sembuhkan engkau. Itu lebih maksud sebagai doa. Tapi orang panggil ruqyah, tak ada hal lah. Macam Al-Fatihah, itu kan kalau ikut dari situ, mana ada kaitan dengan tajuk kesembuhan. Dan dipanggil ruqyah. Ruqyah ni lafaz yang disebut, tapi tak ada kaitan dengan doa, tiba-tiba jadi sembuh. Itu dipanggil ruqyah. Okay. Apa ni? Jadi tak boleh ambil amal untuk pagi petang. Ya. Tak ambil amalkan. Ustaz, bagaimana dengan wirid khas Hasbunallah wa ni'mal wakil? Itu ketika musuh menyerang. Ketika kita tertekan dengan keadaan musibah. Dan kita lafazkan sebab konteks Hasbunallah wa ni'mal wakil tu kan Ibn Abbas sebut. Kata Ibrahim ketika dicampak dalam api. Ketika dicampak dalam api, Ibrahim kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan itu dikatakan oleh Muhammad dan sahabat-sahabat baginda ketika musuh datang dengan ramai nak serang Madinah. Ketika tekanan macam tu, itu yang kita lafazkan. Okay, baik. Wallahu a'lam. Tak. Ustaz tanya macam mana doa yang ni At-Taubah 129 ni sama dengan hadis yang palsu ni Ustaz? Macam mana pula palsu pula? Hadis tu, dia dalam kata-kata hadis tadi, Kak, dia suruh jadi amalkan pagi petang satu. Ya. Baca 7 kali. Dia cara guna tu yang jadi maudhu'. Oh, tapi dia punya teknik tadi, jadikan dia zikir harian itu tak kenalah. Teks dia sama, bukan zikir pagi petang. Dia bukan zikir pagi petang. Okay? Sebab dalam yang riwayat Abu Daud tadi, atau Ibn Sunni tadi, dia suruh baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Sebagai zikir harian. Sedangkan bukan sedemikian. Pasal konteks dia. Surah Al-Fil jadi ruqyah ke tidak? Ruqyah untuk apa? Sakit apa? COVID mana boleh? Apa kaitan surah Al-Fil dengan COVID? Nak serang apa? Tak ada kaitan. Karut. Okay. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini Nanti minggu depan cakap. Baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Saya pun tak jawab, dah lewat. Okay, yang kata apa, bagaimana doa dikaitkan dengan wirid harian 7 kali, itu hadis tadi, mauquf. Kata-kata Abu Darda, hadis 5081. Yang datang, lafaz berkenaan, suruh baca dalam pagi 7 kali, petang 7 kali. Sebab saya kata lafaz tu, arahan untuk buat tu, itu maudhu'. Ayat Quran tu tak ada silap apa benda pun. Tapi macam saya kata, konteks pelafazan doa tersebut, kalau bukan Nabi beritahu nak baca kat mana, then tak boleh kita reka cara baca. Nak masuk tandas ke baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, kenapa? Faham tak? Dia ayat Quran itu, kita tentukan baca di mana, berapa kali, kalau bukan Nabi yang bagi tahu, kita telah mengadakan bid'ah lah. Contoh Ustaz, surah Fatihah boleh guna untuk ruqyah, adakah digolong juga sebagai doa? Tak, ruqyah lah. Ruqyah is ruqyah, doa is doa. Kalau ikut dalam surah Al-Fatihah, doa yang kita amalkan, minta dalam surah Al-Fatihah adalah minta hidayah. Minta hidayah jalan yang lurus. Minta hidayah jalan yang lurus. Itu yang kita buat dalam surah Al-Fatihah. Kita puji Allah, sanjung Allah, agungkan Allah, kemudian serah diri kepada Allah Ta'ala, dan akhirnya kita berdoa. Doa kita dalam surah Al-Fatihah adalah minta hidayah. Minta hidayah. Itu yang kita minta. Bukan minta sembuh penyakit. Kena faham. Sebab tu dia tak dikatakan doa untuk sembuh, tak. Kalau kata ruqyah baca, ya. Bacakan kepada air ke, baca kat tangan, sapu kat badan ke. Itu bolehlah. Dipanggil sebagai ruqyah. Okay, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah hamdi syuhada anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.